hati kuntum tumbuh melata, sayang merbah di pohon cemara. Assalamualaikum mulanya kata, saya sembah pembuka bicara. Dari Rawu pergi ke Punshan, terus pula ke Kuala Perlis. Harap semua berikan perhatian, mohon saya mulakan majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera saya ucapkan kepada warga Dewan sekalian. Selamat datang dan selamat bertandang ke gelanggang forum. Yang berbahagia Ustazah Filzatus Syahidah selaku pensyarah dakwah medsos dan hadirin hadirat yang dikasihi sekalian. Topik kita pada hari ini ialah Islamofobia, terutamanya di Malaysia. Sebelum saya memulakan perbincangan pada hari ini, saya ingin memperkenalkan ahli-ahli panel kita pada hari ini. Bersama saya 3 orang ahli panel yang tidak asing lagi. Panel pertama nampak pemalu tetapi petah berkata-kata, Saudari Nurliana binti Azmi. Panel kedua nampak ayu lagi bergaya, Saudari Nabila Syuhada binti Bahrudin. Dan panel terakhir kita tidak asing lagi, Nur Zakirah binti Muhammad Sabri. Selamat datang kepada semua ahli panel kita. Baiklah, sebelum saya menyimpang lebih jauh, izinkan saya untuk mengupas sedikit tentang topik kita pada hari ini. Secara umumnya, Islamofobia ini ialah situasi di mana persepsi negatif atau kebimbangan atau kebencian kepada Islam itu dizahirkan dalam pelbagai bentuk. Islamofobia ini juga telah menyeluruh di setiap negara. Ini membuatkan Islam dipandang rendah, dipandang hina, dipandang menakutkan oleh orang-orang asing. Jadi, pada hari ini kami akan membincangkan lebih mendalam berkaitan Islamofobia khususnya di negara Malaysia. Ini kerana Malaysia merupakan negara Islam yang majoriti penduduknya adalah Islam. Islamofobia juga berlaku di kalangan masyarakat. Ini membuktikan Islamofobia ini boleh subur di mana-mana selagi mana ianya tidak diatasi dan dibendung dengan program yang berkesan. Baiklah, soalan saya kepada panel pertama, bolehkah panel pertama menerangkan sedikit sebanyak berkaitan manifestasi Islamofobia di Malaysia? Di Malaysia. Silakan saudari panel yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudara moderator. Izinkan saya untuk menjawab persoalan saudari tentang apa itu manifestasi Islamofobia di Malaysia. Hadirin sekalian, manifestasi Islamofobia merujuk kepada situasi di mana persepsi negatif atau kebimbangan atau kebencian kepada Islam itu dizahirkan dalam bentuk ekspresi intelektual seperti penulisan karya ilmiah atau perbuatan yang merangkumi keganasan, protes dan gerakan Islamofobia itu sendiri. Manifestasi Islamofobia di Malaysia berlaku dalam pelbagai bentuk. Umpamanya, parti DAP dalam keadaan bekerjasama dengan parti PAS masih tetap tidak bersetuju dengan pelaksanaan hukum hudud. Ini ditambah dengan kenyataan keras Datuk Seri Chua Soilek yang terang-terangan telah menghina undang-undang Islam. Dilaporkan juga terdapat segelintir pihak termasuk pimpinan agama lain yang menghina Islam seperti anggapan undang-undang Islam terlampau bodoh dan kuno dan sebagainya. Jadi beberapa akhbar harian juga ada yang menerbitkan gambar sensitif kepada umat Islam seperti masakan khinzir dalam Ramadan Delights di akhbar The Star. Didapati juga kes-kes melibatkan penghinaan terhadap Islam lebih-lebih lagi melalui laman sosial seperti Facebook dan Twitter yang semakin hari semakin menjadi-jadi. Manifestasi Islamofobia di Malaysia ini ada juga dizahirkan dalam bentuk yang lain, iaitu dengan menafikan hak berpakaian Muslim dalam pertandingan renang di sebuah kompleks sukan di Selangor. Kes yang melibatkan kaki tangan sebuah hotel terkemuka yang ditamatkan perkhidmatan kerana memakai
tudung juga antara insiden yang boleh diklasifikasikan sebagai Islamofobia. Terima kasih kepada panel pertama kita sebentar tadi. Betul pandangan saudari. Jika terus dibiarkan ini terjadi, maka apa makna Islam itu sendiri? Sedangkan Islam ialah agama yang sempurna dan agama yang lengkap lagi diredai. Baiklah, kita pergi kepada panel kedua kita. Bolehkah ahli panel kedua menerangkan apa faktor atau punca berlakunya Islamofobia di Malaysia ini? Kerana setiap isu-isu yang timbul di mana-mana pasti ada faktor di belakangnya. Silakan saudari panel yang kedua untuk menyuarakan pandangan beliau. Terima kasih kepada saudari pengerusi majlis. Antara faktor Islamofobia dari segi faktor luaran ialah penghijrahan. Penghijrahan orang Islam ke negara majoriti bukan Islam merupakan antara faktor terjadinya Islamofobia. Faktor kemunduran ekonomi dan masalah kesempitan hidup menyebabkan ramai umat Islam berhijrah ke negara maju. Situasi ini menyebabkan persaingan peluang pekerjaan kepada rakyat negara itu dan juga menggugat taraf ekonomi mereka. Terdapat juga segelintir umat Islam yang berhijrah ini melakukan pelbagai jenayah dan tidak menghormati budaya negara itu. Ini adalah antara faktor menyebabkan masyarakat negara itu memandang serong kepada orang Islam dan melihat imej Islam sebagai sesuatu yang negatif. Seterusnya, kurang ilmu pengetahuan dan pendedahan. Kejahilan dan kurang pengetahuan orang bukan Islam juga dilihat antara punca Islamofobia. Sistem pendidikan sedia ada tidak mempunyai aspek khusus untuk mendedahkan masyarakat dengan sebarang ajaran agama Islam. Dengan kurangnya ilmu pengetahuan dan tiadanya pendedahan terhadap ajaran Islam di peringkat rendah dan tinggi, Islam akhirnya dilihat sebagai sesuatu yang menggugat gaya hidup dan ganas, termasuk mempromosikan ketidakadilan, terutamanya apabila ia melibatkan hak-hak wanita. Sekali berbanding faktor luaran, faktor dalaman merujuk kepada Islamofobia yang berpunca daripada sikap, amalan, budaya, perilaku umat Islam itu sendiri. Kelemahan dan kesilapan serta keganasan yang dilakukan segelintir umat Islam juga telah menyebabkan persepsi masyarakat yang serong terhadap Islam. Terima kasih kepada ahli panel kita yang kedua sebentar tadi. Kadang-kala media massa juga memainkan peranan yang sangat penting kerana dengan media massa lah orang-orang menyebarkan berita yang tidak sepatutnya disebarkan. Akhirnya berlakulah pergaduhan, kemarahan dan salah faham dan banyak lagi fitnah-fitnah yang lain. Baiklah, setiap masalah pasti ada jalan keluarnya. Baiklah, soalan ini saya ajukan kepada ahli panel kita akhir kita. Apakah atau bagaimanakah cara untuk mengatasi masalah Islamofobia ini di Malaysia? Silakan saudari panel yang ketiga untuk menyuarakan pandangan. Terima kasih kepada saudari moderator. Izinkan saya untuk menerangkan tentang strategi bersepadu mengatasi Islamofobia. Walaupun telah wujud inisiatif untuk mengatasi Islamofobia di peringkat tempatan dan antarabangsa, bahagian ini mengesyorkan beberapa cadangan bagi melengkapkan usaha-usaha sedia ada. Institusi Islam, individu dan pihak yang bertanggungjawab dalam dakwah Islam perlu menggembeling tenaga secara insentif bagi menggerakkan pelbagai aktiviti dan program tangani Islamofobia. Pendekatan yang perlu dilaksanakan juga perlulah bermodalkan konsep wasatiyah atau kesederhanaan yang terbentuk pendidikan dan dakwah. Konsep wasatiyah dan pendekatan dakwah pendidikan ini akan dapat mewujudkan persepsi dan kefahaman masyarakat umum dan dunia terhadap Islam. Pendekatan radikal, agresif dan berbentuk kekerasan bukan sahaja menimbulkan kefahaman masyarakat, bukan sahaja menimbulkan fitnah, salah faham terhadap Islam, malahan hanya menjadi pencetus kepada persepsi buruk dan benci terhadap Islam dan orang Islam itu sendiri. Strategi pertama adalah media.
Antara perkara utama yang perlu diberikan perhatian ialah fungsi media dalam bentuk persepsi dan pemikiran masyarakat. Media harus lebih bertanggungjawab dalam memastikan program yang disiarkan termasuk berita yang dipaparkan tidak menggambarkan perkara yang salah faham tentang Islam. Media sepatutnya menerbitkan program dan rancangan termasuk dokumentari mengenai realiti Islamofobia berdasarkan fakta yang sahih. Strategi yang kedua, membina kefahaman. Merangka strategi dan program pendidikan yang komprehensif adalah amat perlu dalam proses membina kefahaman tentang Islam kepada bukan Islam dan Muslim. Dalam aspek ini, kesedaran mengenai Islamofobia perlu diserapkan dalam silibus di sekolah. Islam perlu disebar dan diajar di sekolah dengan kaedah yang lebih segar dan diteruskan menonjolkan ajaran Islam itu sendiri yang adil dan sesuai di semua zaman. Dalam masa yang sama, program secara berterusan memberi kesedaran dan kefahaman mengenai Islamofobia perlu juga dijalankan di peringkat masjid, daerah negeri dan kebangsaan. Umpamanya di dalam kes di Johor yang melibatkan sekumpulan pengikut Buddha yang menjalankan upacara keagamaan di salah sebuah hotel, Badan Bukan Kerajaan ABIM telah mengambil langkah proaktif membuat pertemuan dengan pemimpin tertinggi agama Buddha Malaysia dan mendapatkan penjelasan tersebut. Insiden tersebut yang akhirnya dapat diselesaikan dengan suasana harmoni. Strategi yang ketiga, latihan, forum dan dialog. Latihan perlu diberikan kepada mereka yang terlibat dalam menangani isu Islamofobia ini. Melalui latihan yang sesuai, mereka ini mampu berperanan sebagai ejen untuk menyebarkan risalah Islam. Di samping itu, penganjuran forum, dialog, bengkel toleransi agama, hubungan antara agama juga perlu dipergiatkan. Kempen kesedaran dan program kepada kaki tangan kerajaan dan swasta serta masyarakat juga perlu dilaksanakan secara berterusan. Sebagai contoh, ABIM bergiat aktif dalam program berbentuk kerjasama dengan badan bukan kerajaan yang mewakili agama Kristian, Buddha, Hindu dan lain-lain melalui kegiatan budaya dan aktiviti kemasyarakatan. Terima kasih saya ucapkan kepada ketiga-tiga ahli panel kita kerana sudi hadir dan sudi menyuarakan pendapat masing-masing pada hari ini. Moga apa yang kita dapat pada hari ini tidak sekadar keluar masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Nampaknya masa amat mencemburui kita. Kesimpulan yang saya boleh simpulkan ialah Islamofobia bukanlah fenomena baru di alam ini. Berdasarkan kepada manifestasi dan implikasi Islamofobia kepada kehidupan mental, fizikal dan sosial ekonomi umat Islam, usaha-usaha ke arah menangani isu ini perlu digemling secara berhikmah dan berterusan. Inisiatif bersepadu melalui kerjasama di setiap peringkat menerusi jaringan kerja yang mantap akan dapat memastikan usaha mengatasi Islamofobia dapat dicapai. Segala gerakan, usaha, inisiatif dan program ini merupakan salah satu cabang jihad demi menegakkan Islam di muka bumi ini bagi memastikan setiap usaha dakwah ini mencapai matlamatnya. Istiqamah, iltizam dan intiqan perlu dijadikan teras utama. Sudah sampai masanya semua umat Islam menzahirkan dan mempertontonkan keindahan Islam yang bersifat rahmatan lil alamin dalam kehidupan. Tuan Puteri tersenyum-senyum melihat mempelai di Rangers dipilih. Senyum-senyum, jangan tak senyum. Sudah kita di penghujung majlis. Saya mewakili majlis ini ingin memohon ribuan kemaafan atau kesilapan sepanjang majlis ini berlangsung.
Saya Siti Fatimah binti Abdullah Tahir ingin mengundurkan diri dengan lafaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.